Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak bicarakan tentang musibah yang membawa tuah. Siapa di atas dunia ni tidak pernah berhadapan dengan musibah? Saya pasti semua di kalangan kita pernah berhadapan dengan musibah. Namun tahu tak kita bahawa sesuatu musibah itu kadang-kadang membawa tuah kepada kita. Saya ingin kongsikan cerita tentang Abu Salamah dan Ummu Salamah. Mereka berdua adalah di antara umat Islam yang awal memeluk Islam. Dan kita tahu bahawa apabila mereka di kalangan orang-orang yang awal memeluk Islam, mereka menghadapi tentangan dan musibah yang begitu kuat di kalangan orang kafir Quraisy. Sehingga kan pada suatu ketika apabila diperintahkan kepada mereka untuk berhijrah ke Madinah, maka orang-orang kafir Quraisy telah menyekat Abu Salamah daripada berhijrah, tetapi membiarkan Ummu Salamah untuk berhijrah. Maka terpisahlah mereka di antara Abu Salamah dan Ummu Salamah, di mana Ummu Salamah berhijrah ke Madinah bersama-sama dengan umat Islam yang lain. Selama setahun Ummu Salamah berada di Madinah, beliau pernah mendengar sabda Nabi SAW, apabila seseorang yang ditimpa musibah, maka orang itu mengucapkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, yang bermaksud, ya Allah, berikan pahala di atas musibah ini dan gantikan sesuatu yang lebih baik. Maka Allah Ta'ala akan menggantikan kepadanya sesuatu yang lebih baik. Setelah setahun berlalu, maka Abu Salamah pun berhijrah ke Madinah dan dapat berjumpa dengan isteri tercintanya. Mereka hidup bahagia di Madinah. Namun selang beberapa ketika datang perintah Allah untuk mereka turun ke medan Uhud. Dan kemudian Abu Salamah pun keluarlah berjihad di medan Uhud, sehingga kan beliau tercedera parah di dalam medan tersebut. Selang 5 bulan selepas peristiwa perang Uhud, maka Abu Salamah pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ummu Salamah yang begitu mencintai suaminya, begitu sedih kerana suaminya pergi meninggalkannya. Namun Ummu Salamah teringat pesan Rasulullah SAW agar mengucapkan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan berdoa supaya diberikan pahala serta digantikan yang lebih baik. Namun persoalan yang timbul di dalam minda Ummu Salamah, siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kerana baginya Abu Salamah adalah suami yang terbaik yang pernah dia berjumpa. Tetapi Ummu Salamah tetap mengucapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selepas habis iddah Ummu Salamah, ternyata seseorang yang lebih baik daripada Abu Salamah datang meminang Ummu Salamah, iaitulah Rasulullah SAW sendiri. Maka di dalam kisah ini kita dapat mengambil pengajaran bahawa suatu musibah harus kita tempuhi untuk berjumpa dengan tuah yang lebih besar, untuk berjumpa dengan kejayaan yang lebih hebat selepas itu. Dan sikap kita sebagai umat Islam apabila menghadapi musibah, yang pertama, fikirlah dengan fikiran yang positif, iaitu sekurang-kurangnya kita berfikir bahawa apabila kita mendapat musibah, maknanya Allah masih mengingati kita sebagai hamba-Nya, sebagai seorang Muslim yang sering yang perlu diuji untuk menguji iman kita. Dan musibah yang dihadapi oleh kita itu, kita tahu bahawa ia merupakan kafarah atau penghapus dosa kita. Maka janganlah kita bersedih kerana dosa-dosa kita ketika itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila kita berhadapan dengan musibah, berbaik sangkalah dengan Allah. Kita tahu bahawa Allah mengetahui segala detik kehidupan manusia, perjalanan hidup manusia ini, maka Allah telah mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Maka yakinlah dengan Allah bahawa Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu yang lebih baik, iaitu ganjaran pahala kepada mereka
yang berusaha sabar dengan musibah yang Allah berikan kepada manusia. Tips yang ketiga adalah kita mencari jalan keluar daripada musibah itu dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Jangan kita mencari jalan keluar daripada masalah dengan melakukan dosa dan maksiat. Misalnya kita ada masalah di tempat kerja, kita mencari jalan keluar dengan meminum arak atau berjoli di pusat-pusat hiburan dan sebagainya. Itu tidak dibenarkan oleh syarak, melainkan kita menggunakan cara yang dibenarkan oleh syarak, iaitu apabila kita menghadapi musibah, carilah ketenangan hati dengan mendekati Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengurniakan ketenangan kepada kita dan memberikan kepada kita jalan keluar, sebagaimana yang Allah firmankan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menunjukkan jalan keluar daripada musibah dan juga masalah, dan juga Allah akan memberi rezeki kepadanya daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Hadza wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.